Music TV KPM. Wow, best jugalah yang nyagu kan. Dan itu tadi profil guru kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, salam sejahtera. Anda sedang menonton Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Lagi sekali saya nak ingatkan kepada anda untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Bila pakai itu, kena pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter seperti saya dengan cikgu-cikgu kita yang ada pada hari ini. Seperti yang anda nampak profil cikgu pada sebelum ni ya. Kita persilakan Cikgu Hisham daripada SMK Tengku Menteri Kuala Kangsar Perak, Cikgu Hazwan daripada Malay College Kuala Kangsar Perak dan juga Cikgu Megat daripada SMK Taman Panglima Taiping Perak. Hai Cikgu. Hai. Memang best lah Cikgu main muzik tadi ataupun membuat persembahan tadi. Tetapi sebelum tu seperti yang anda nampak di rumah, memang jarak di antara kita memang dah lebih daripada 1 meter dan kita semua pun memakai pelitup muka. Kan Cikgu? Betul. Ya, okey. Sebelum kita teruskan, mungkin saya nak minta Cikgu untuk kenalkan diri Cikgu lagi sekali kepada penonton-penonton kita yang ada di rumah. Kita mulakan dulu dengan Cikgu Hisham, Cikgu. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pelajar-pelajar. Jadi saya Cikgu Nur Hisham bin Muhammad, mengajar di Sekolah Menengah Tengku Menteri, Cangkat Jering, Perak. Okey. Cikgu dah ajar berapa lama, Cikgu? Dan 7 tahun lah. 7 tahun. Okey. Dan Cikgu seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Megat Khairuddin bin Putih, mengajar di SMK Taman Panglima Asang Kumbang, Taiping. Dan Cikgu pun ajar berapa lama dah, Cikgu? Kalau campur semua, sekolah rendah dan sekolah menengah 25 tahun. 25 tahun. Sama dengan umur saya, Cikgu. 25 tahun itu 5 tahun lalu lah. Okey, Cikgu. Dan seterusnya. Cikgu pula silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Hazwan bin Abdul Rahim. Saya mengajar di Malay College Kuala Kangsar. Pengalaman mengajar sudah 10 tahun. Wah, okey. Kalau kita tambah semua 25 tambah 7 tambah 10 dah 30, 42 tahun pengalaman ke semua cikgu secara keseluruhan untuk hari ini ya. Dan sebenarnya cikgu, apa yang kita akan belajar ini? Memang saya nampak ada apa-apa muzik, tetapi apa sebenarnya yang kita akan belajar? Okey, baik. Untuk hari ini, Sean, kita akan belajar. Kita boleh tak buka slide untuk pelajar-pelajar di rumah tengok. Bantu untuk tengok apa yang kita akan belajar. Jadi untuk hari ini kita ada 3 lah alat muzik. Biasa saya seorang saja main gitar je. Jadi tak cukup sebenarnya. Bila nak buat satu ensemble tu kita perlukan sekurang-kurangnya 3 lah. Iaitu kita panggil asas combo. Okey, untuk hari ini cikgu akan main gitar lah. Saya akan main gitar. Okey, baik. Untuk Cikgu Megat akan main gitar bass. Okey. Cikgu Wan akan main. Saya akan main percussion, drum. Drama.
Okey, dan saya rasa slide tak keluar lagi, tak apa. Tapi ada lagi satu peralatan yang kita akan itu dia. Untuk perkusi macam cikgu sebutkan tadi ada dua. Ada dua. Salah satu ada drum, yang lagi satu cikgu? Satu lagi drum, satu lagi tamborin. Tamborin. Kita panggil toys lah. Bahasa ni lah. Ya, okey. Dan hari ini kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan beberapa genre yang kita akan tengok sebentar lagi lah. So, jadi kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda tonton sehingga penghujung nanti. Tetapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan untuk hari ini kita ada 3 orang guru, iaitu Cikgu Hisham, Cikgu Hazwan dan juga Cikgu Megat. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini, untuk menengah rendah, pendidikan muzik ensemble alat muzik asas combo. Ya? Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan pengajaran kita untuk hari ini. Okey, baik Sean. Okey. Jadi untuk hari ini, cikgu akan mula dululah untuk tunjuk pattern gitar. Macam mana kita nak main gitar untuk genre tradisional, Sean. Genre tradisional. Alright. Okey. Okey, jadi genre tradisional yang kita ambil adalah rentak inang. Ya. Okey, rentak inang kalau pelajar-pelajar boleh tengok pada slide, okey, pada skrin slide. Okey, di mana kita akan main yang ini kita panggil pattern dalam slash note. Di mana kita hanya guna pattern sahaja. Chord tu contohnya lagu ni dalam chord C. Maksudnya kita akan strumming dalam chord C lah. Ya. Okey, contohnya okey, itu adalah kita panggil rentak inang rentak inang untuk permainan alat muzik gitar. Okey. Dan seterusnya mungkin kita akan boleh tengok untuk next punya alat muzik lah. Okey, boleh cikgu. Okey. Baik, untuk seterusnya kita akan tengok skor tentang gitar bass. Ya. Gitar bass ini merupakan kita kata nadi dalam suatu permainan sebab dia ada berkait rapat dengan alat drum. Ya, alat drum. Jadi gitar bass ni maksudnya kalau dia tiada dengan drum, maksudnya satu lagu tu dia takkan menjadi satu lagu yang baiklah, Sean. Macam ada macam benda hilang cikgu. Ya, Macam tak betul. kena kan. Bass ni memang wajib bagi saya lah kan. Ya. Wajib dalam satu permainan alat muzik. Okey. Contoh kalau macam lagu Bonda yang kita akan mainkan sebentar lagi bersama-sama. Ya. Pattern yang ditunjukkan di sini, pattern tu maksudnya corak irama dia, Sean. Ya. Okey, kalau macam Cikgu Hisham tadi telah pun menunjukkan tentang rhythm dia tadi. Cuba sekali lagi Cikgu Hisham. Okey, untuk gitar bass dia akan bermain 1, 2, 3 and 4. Maksudnya kita akan main kalau kita tengok pada skor itu, pada note yang crotchet, yang kedua tu rest, kemudian half rest, kemudian and 4 yang ada note quaver yang ujung tu ya. Kalau kita nak cerita agak panjang lah. Jadi pattern dia cuma macam ni yang saya boleh tunjukkan. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Okey, saya rasa itu sajalah. Hanya dalam satu bar tu dia ada 4 rentak Ya, ataupun 4 beat kan itu? 4 beat. 4, Dan pada yang pertama 3.5 dan 4 tu. Ya. Teng deng kan. Ya, one yang kedua ialah Rehat, bagi rehat, crotchet rest. Crotchet rest, kemudian quaver rest. Ya. Maksudnya yang seterusnya N tu kita namakan dia sebagai upbeat. Upbeat. Kemudian teruskan dengan yang terakhir sekali, yang beat yang keempat tu downbeat lah kita panggil. Okey. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. 1. Okey. Okey. Sebab tu cikgu sebutkan dia macam dia fungsinya hampir sama, bukan hampir sama tetapi dia macam komplement kepada
percussion ataupun drum kan Ego, sebab dia merupakan nadi kepada muzik tersebut. Sebab kalau tiada gitar bass ni biasanya dia akan masuk dengan pedal pada drum. Baru memang sedap. Kalau kami di zaman dulu kami main muzik drum kalau tak dengan bass tu memang dia macam hilang ada kepincangan di situ. Macam tak sempurna pula punya lagu kan macam betul Sean. Okey. So kita ke alat muzik yang seterusnya iaitu drums. Okey, saya nak menerangkan bagaimana bermain corak irama inang menggunakan drum. So apa yang kita lihat di skrin, skor yang saya sediakan, ini adalah penulisan not untuk muzik drum. Okey. Jadi yang atas sekali yang pangkah tu kita gelarkan dia sebagai untuk hi-hat, yang kedua snare dan yang ketiga kick. Hi-hat, snare dan kick, kaki lah. Okey. Jadi alat muzik drum ni sama juga dengan bass. Dia merupakan nadi dan menjaga tempo untuk the whole band lah. Sebab kadang-kadang permulaan muzik tu saya nampak macam orang yang guna drum tu dia akan tak dia akan ketuk dia punya counting. Apa namanya, drumstick kan? Drumstick. So 1 2 3 4 start muzik. So, itu bagaikan macam panduan sebelum kita mulakan lah supaya orang tahu tu yang nak main tu untuk menjaga tempo keseluruhan band lah. Dia pegang tempo. Okey, jadi kita pergi ke slide seterusnya, kita tengok pattern inang. So pattern inang untuk drum sama juga dengan groove, sama dengan bass dan gitar supaya dia selari lah semua. So jadi saya akan tunjukkan bagaimana untuk bermain pattern inang menggunakan drum. Okey. Saya ambil bar 4 dan saya sambung terus bar 5. 1 2 3 4. Dia akan selari dengan bass, gitar bass dan juga gitar akustik lah. Maknanya gitar akustik akan mengikut rentak yang ditujui ataupun yang diletakkan ataupun macam bagi panduan lah. Tapi saya nampak juga macam tadi kan dia ada snare, dia ada hi-hat kan. Macam hi-hat tu adalah pangkah tapi macam dalam satu nak sebut mini dalam satu line. Dalam satu line tu ada macam dua. Sebenarnya dia kena letak dua kali. Kita kena ketuk sekali. Okey, contoh macam kita tengok bar 5. Bar 5 beat pertama ada crochet bawah sekali tu kick dan ada yang atas tu yang kalau ada line dia akan jadi cymbal. So dia akan gerak sekali 3 4 sekali. Sama juga macam beat kedua, kita tengok ada pangkah-pangkah. So pangkah yang atas sekali hi-hat. Dan pangkah yang bawah tu kedua adalah rim shot. So kita akan 3 4 1. Sekali dia lah. sekali. Dia sekali macam tu. Baik. Jadi macam itulah. Dia kena main kalau banyak note yang ada selari, so banyak benda kita main sebab drum kita ada 4 benda yang kita boleh main serentak. Maknanya 2 kaki dan 2 tangan. Okey. Maknanya koordinasi badan pun kena pandai lah cikgu. Ya saya. Maksimum 4 lah. 4 note satu. Ada tak pernah ada yang ada 5? Tak ada kan cikgu? 5 tak cukup tangan lah. Tak cukup kaki tangan. Okey. Alright. So sekarang kita akan buat apa cikgu? Kita akan lepas ni kami akan tunjukkan bagaimana main lagu berentak inang. So kami menggunakan lagu Bonda daripada M. Nasir. Okey, baik. Dan ini adalah untuk genre tradisional cikgu? Ya, genre. Okey. Dan sekarang cikgu akan buat sedikit demo ataupun persembahan bagi anda semua bagi genre tradisional untuk lagu apa tadi cikgu? Lagu Bonda. Bonda. Kata ini masih berkaca, sedang ku telah pun terima di dalam reda segala kepahitan. Pengalaman menjadi penawar, mengejar impi ke pintu syurga. Duhai Bonda, bilakah akan ku kecapi kasturi?
penebus maruah dan semangat lama. Gapa sinar neon dan gedung indah, kota raya yang menjanjikan sejuta rasa, sejuta haruman. Ini menjadi penjara jiwaku yang merindukan ketenangan. Duhai bonda, hari-hariku kini berlalu bagaikan bahtera tanpa layar dan kemudi. Oh bonda, akhirnya terbongkar jua rahsia, tangisan dan gurindam, keramat kasih sayangmu, keramat kasih sayangmu. Wow, memang power lah cikgu-cikgu. Dan itulah salah satu contoh bagi genre tradisional kan cikgu? Ya, betul. Ya, wah, memang bagus ah. Maknanya memang saya pun rasa perbezaan dia apabila cikgu main seorang, sama ada gitar akustik ataupun gitar bass ataupun drum saja. Dan apabila kita gabungkan kesemuanya memang ada memang rasanya pun lain sikit kan cikgu? Ya, betul. Ya, okey. Yang ni untuk genre tradisional. Ya. Ya, kita lagi satu genre lepas ni kan cikgu? Ya, betul. Ya, Okey, apa Sean, tu? sekejap lagi kita akan masuk kepada genre hip hop. Hip hop. Oh. Jadi lagu yang kita akan pilih, cikgu akan tunjuk hari ini adalah untuk gitar. Cikgu Ya. akan ambil lagu Keklik lah. Tajuk dia Pulang. Okay, jadi untuk kalau kita tengok perbezaan dia, untuk genre hip hop ni biasanya dia akan loop lagu tu. Lagu tu berpusing-pusing dalam chord yang sama sahaja. Dia punya ni lah. Ya. Cuma untuk lirik saja. Ya. Mungkin berubah lirik. Yang berubah lah kan. Dan juga dia punya hiasan untuk bass dan juga drum lah. Ya. Okey, cikgu akan tunjuk macam mana untuk main untuk chord lagu ni. Okey, dia gunakan 4 chord sahaja. Okey. Iaitu chord G, okey, chord B minor, chord A dan juga chord D. Okey, dia punya rhythm dia ataupun kita panggil petikan dan juga strumming dia. Okey, itu Sean Okey, jadi dia akan ulang benda yang sama. Ya. Sampailah habis lagu. Seluruh lagu tu. Ya, betul. Oh, okey. Tapi cikgu ada sebutkan satu adalah strumming, satu adalah petikan. Apa yang mana satu? Strumming satu lagi kalau untuk pelajar-pelajar yang baru nak mula main, mungkin cara petikan yang cikgu ajar tadi tu mungkin agak susah sikitlah, teknikal sikit kan. Okey, jadi pelajar-pelajar kat rumah boleh main secara strumming. Okey. Itu ya Sean. Ya. Jadi yang tu lebih kita kata lebih senang lah. Kalau berbandingkan dengan Berbandingkan dengan yang original punya lagu lah. Ya. Yang saya main untuk yang ni, Ya. untuk apa kita panggil skor ni, cikgu ambil daripada yang original lagu lah, cara dia main. Tapi kita bebas sebenarnya Sean. Ya. Bila kita nak belajar tu, kita gunakan metod yang paling senang sekali untuk kita betul. dapatkan. Dia bagaikan asas kan, kita asas kena tu. pastikan asas kita tu bagus baru kita ke benda yang lebih susah sikit lah Ego. Betul. Sebab betul, secara umumnya dia punya notes yang kena tu adalah sama, cuma cara permainan dia lain sikit lah Ego. Ya, betul. Betul Sean. Okey, yang tu adalah untuk gitar akustik Ego. Gitar akustik. Okey, baik. Sekarang pula kita balik ke gitar bass ke Ego? Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Baik, untuk gitar bass sebenarnya
dia tiada pilihan, kita kata. Dia perlu mengikut apa yang dimainkan oleh memainkan chord apa yang dimainkan oleh gitar akustik tadi. Contoh tadi kalau macam first tadi chord dia menggunakan G. Maksudnya bass pun dia ikut mesti main dalam G juga. Untuk gitar bass sebenarnya dia kalau macam di sini G, maksudnya fret yang ketiga ni G, kita ambil ini saja. Kemudian yang kedua B minor. Kemudian A, kemudian D. Okey. Jadi perjalanan ataupun progresi chord kalau yang macam saya nak tunjukkan di sini secara solo di sini kan. Contohnya macam ni lagu tu ni. B minor, A minor. Yang tadi itu maksudnya untuk kreativiti lah, yang tambahan di situ. Sebenarnya dalam gitar bass ini, apa yang pelajar-pelajar di rumah yang perlu tahu, untuk permulaan permainan bass ini, sebenarnya kita tak payah risau. Disebabkan kalau kata, gitar bass tak ada cikgu, mahal gitar bass. Saya pergi tengok dengan ayah saya pun 1,200 nak beli macam mana cikgu. Jadi kita boleh dapatkan saja gitar akustik di kedai yang berharga 200 lebih pun kita dah boleh mempelajari bass sebenarnya. Masih boleh lah. Maksudnya masih boleh mempelajari bass disebabkan kalau dalam gitar akustik di sini 1, 2, 3, 4 ini dah mewakili tali bass yang sama. Sama. Okey. Okey, yang tadi itu di awal segmen saya belum cerita kan? Belum lagi. Belum cerita. Yang tu yang sebenarnya yang saya cuba nak sampaikan kepada pelajar-pelajar sekalian. Okey, maknanya bila kita belikan ataupun pinjamlah kawan punya gitar akustik ni, maknanya kita masih boleh belajar apa yang diajar untuk gitar gitar bass elektrik untuk gitar bass elektrik. Boleh lagi. Tapi kalau bagi pelajar-pelajar di rumah tu, kalau kita berminat suatu tentang muzik tu, kita belilah. Cubalah beli, tetapi tak semestinya saya kata boleh ambil yang material yang mahal ataupun alat yang mahal. Cukup sekadar dengan gitar akustik pun kita sudah mempelajari bass, sebab apa yang saya ceritakan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Iyalah. 25 tahun kan Ego? Itu untuk mengajar saja, bukan mengajar, untuk main kan? Main tu lama lagi kan Ego? Lagi lama lah. Okey. So, lepas kita dah main dengan gitar akustik, gitar bass, kan kita balik pula ke drum. Okey. Untuk drum, muzik hip hop, boleh je kita main menggunakan drum akustik, tak ada masalah. Dan untuk kali ini lagu yang Cikgu Hisham buat adalah lagu Pulang. So dia ada bunyi yang selain daripada bunyi drum akustik. Okey, jadi kami pilih drum machine. Dia ada pelbagai bunyi dan kita boleh masuk lah. Contohnya saya letak bunyi snare, bunyi clap. Okey, jadi dia clap. Maknanya setting cikgu kita boleh setting lah. Ubahlah Ego. Kita ubah. Kalau tadi bunyi snare, sekarang kita ubah bunyi clap. So bersesuaian dengan apa lagu yang kita nak main, especially hip hop lah. Dia banyak loop yang digunakan, banyak bunyi yang digunakan selain daripada drum akustik. Ya, betul. Dia guna sampler kan. Ya, betul. Jadi lebih mudahlah kalau sekolah-sekolah yang nak beli drum, saya suggestkan untuk beli drum elektrik ini sebab kita boleh menggunakan pelbagai bunyi yang ada. Ya, betul. Kalau drum akustik ini bagus, drum akustik pun bagus. Cumanya dia terhad. Kita kena ada drum ni lagi bagus dan lebih murah dan senang kita handle. Okey, untuk kita tengok lagu Pulang. So Cikgu Hisham dah tulis skor dia dekat yang apa yang kamu lihat sekarang, Pulang Keklik. Jadi yang sama juga dia punya notes, note yang kita tulis dekat bar pertama kita ada pangkah. So pangkah tu mewakili clap tadilah. Okey, jadi yang berlengkar tu itu adalah yang third ni, rest lah. Third note tu rest dan kembali kepada note balik, note keempat clap lagi. Okey. So macam mana untuk main bar pertama saya akan tunjukkan 1 2 3 4 1 2 3 4. Okey, itu saja untuk lagu bar pertama lah dan seterusnya. Dan
Untuk permainan snare, clap tadi, dia akan sampai ke habis lagu. Macam Cikgu Hisham dan Cikgu Mugat terangkan, dia guna loop. Dalam hip hop ni dia banyak loop. So sama jugalah dengan permainan drum. Dia akan loop sama saja sampai habis. Okey. Jadi kita tengok pada bar kelima pula. Bar kelima dia dah ada 3 not. Not atas sekali kita boleh letak hi-hat lah. Hi-hat. Okey, bunyi pun kita boleh tukar kepada hi-hat yang bergenre hip hop. Ada beza ke? Ada bunyi dia beza sikit. Okey, kita tengok yang tadi. Okey, yang hip hop dia lebih futuristik, sikit. Okey. Alright. Okey, yang atas sekali hi-hat, yang bawah sekali guna samalah kick. Okey. Dan note kedua tu ada 2 note, hi-hat dengan snare. Clap. Okey, jadi cara mainnya saya tunjuk perlahan dan tunggu perlahan. 1 2 3 4. Okey. Jadi itu cara nak main untuk skor lagu pulang lah. Tapi kita sebenarnya tak terikat pada skor lah. Untuk pelajar-pelajar yang basic, kita boleh mudahkan lagi lah. Boleh lagi? Boleh lagi, mudah lagi. Boleh. Contohnya kita main je beat 1, 2, 3, 4. Jadi kita main contoh, saya tunjuk contoh. 1, 2, 3, 4. Itu saja. Boleh juga. 1, 2, 3, 4. Okey. Simple saja. Kita boleh ikut kita lah. Lepas tu baru kita kembangkan lagi. Okey. Sebab saya rasa pun bila saya mendengar muzik tu, terutamanya muzik hip hop, kadang-kadang dia punya percussion ataupun drum tu dia selalu macam berubah-ubah sikit mengikut, dan apabila dia mengubah beat dia ataupun cara permainan macam cikgu tunjukkan tadi, muzik dia pun macam berubah juga kan? Dia ikut komposer. Ada contoh macam intro, lain dia punya pattern. Dan masuk verse, lain dia punya pattern. Nak masuk chorus, lain pula dia punya pattern. Ada yang jenis pula, semua satu pattern je. Loop sampai habis. Lebih mudah lah. Kalau yang ada lagu yang susah sikit, setiap phrase tu, lain. Dia ikut kepada komposer. Ikut kreativiti. Ikut kreativiti ya. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita berehat, saya rasa cikgu pun akan membuat lagi satu persembahan bagi lagu Pulang oleh K-Click. Silakan cikgu. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluargaku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang, sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang, 5 tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu. Bersama hadap jalan berliku, hingga waktu bertukar waktu. Tak pernah tangguh, selagi mampu. Aku tuju yang ku mau. Didik TV KPM
TV KPM. Kembali semula menonton Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Hisham, Cikgu Hazwan dan juga Cikgu Megat. Untuk subjek kita pada hari ini iaitu pendidikan muzik, ensemble alat muzik asas combo. Tadi kita dah cover dah dua genre iaitu genre untuk traditional dan juga hip hop. Apa lagi yang kita akan cover untuk hari ini, Cikgu? Okey, baik Sean. Untuk hari ini, untuk genre ketiga kita, saya pilih world music lah. World music. World music. Okey, jadi kalau kita tengok pada slide, cara permainan, cikgu akan tunjuk yang paling simple sekali hari ini. Ya. Okey, untuk world music, mungkin kita akan lebihkan kepada bass dan juga drum lah. Biasanya kalau pemain gitar ni dia akan nyanyi biasanya. Sean. Okey. Okey, jadi tak apa. Cikgu akan tunjuk dua pattern lah yang berbeza. Okey. Okey, kalau kita tengok kat situ, kita akan buat strum ataupun dia punya permainan tu pada awal beat saja, pada one saja. Oh, okey. Sebab lagu ni dia cepat. Untuk world music ni rentaknya biasanya rancak lah. Okey, cikgu. Okey, kalau kita tengok, cikgu buat 4 bar untuk chord A minor. Yang ni untuk gitar lah. Biasanya dia akan buat intro dahulu. Ya. Tanya sama itu hook. Okey, contohnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, itu adalah secara asas, Sean. Ya. Okey, yang ni kalau biasanya kalau ikut recording lah, ikut lagu yang sebenarnya dia akan main. Oh, wow. Okey, itu Oh, Sean. itu laju, cikgu. Ya, Memang itu mentah dia laju. agak rancak, Sean. Ya. Dia punya permainan dia tu rancak lah untuk world music ni. Okey, lagu dia pun happy, bunyi dia happy lah. Ya, betul. Untuk tanya sama huruf. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada gitar bass lah. Cikgu Megat akan terangkan untuk gitar bass. Okey, cikgu. Okey, untuk gitar bass sebenarnya macam tadi juga. Gitar bass dia akan mengikut apa yang dia mainkan. Dia akan memainkan chord apa yang dimainkan oleh gitar akustik tadi. Ya. Tetapi untuk pelajar-pelajar sekalian, kalau kita tengok asal dia, pattern dia memang agak sukar sajalah. Agak sukar juga untuk dimainkan ni. Ya. Tapi kita ambil secara asas saja. Macam ini, kalau macam, okey, sebentar lagi cikgu akan tunjukkan cara permainan yang paling mudah sekali untuk lagu ini. Sebenarnya kita boleh main sekadar macam ni. Chord A minor, kita menggunakan chord A minor di sini. Ya. Okey. Okay. Tapi kalau ikut pattern betul, pattern sebenar. Agak mencabar bagi pelajar-pelajar. Jadi saya sebagai guru muzik di sini, saya nasihatkan pelajar-pelajar tak perlu kita ambil yang aras yang lebih tinggi sangat dulu. Untuk permulaan cukup A minor. Biasanya kita akan ambil A, sebab kalau mengikutkan tritonic yang ada dalam suatu chord tu A minor, spell note dia, note spelling kita panggil. Note spelling dia A, C dan juga E. Ya. Okay. Jadi kita biasanya ambil untuk memudahkan, kalau macam A, C, E tadi tu 1, 3, 5. Ya, betul. Kita ambil 1 dengan 5 pun dah cukup. Oh, boleh? Kalau boleh, kita ambil macam ni saja dalam chord A mana. Sebab di sini E5 tadi. Ya. A 1, C dekat mana? C di sini. Oh, tapi jauh lah kalau kita nak jauh. letak tiga-tiga tu. Ada dalam pattern dia. letak yang laju rancak tu memang susah lah. Yang ini pula dia tengok juga kesesuaian pattern dia. Kalau macam kita kata world music ni kurang sesuai, kita nak menggunakan C. Jadi kita abaikan dulu C tu. Kan? Okey. Ataupun kita ambil yang paling mudah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini dah mewakili chord A minor. Ya? Okey. Sean. Okey, terima kasih cikgu. Dan sekarang kita ke percussion pula ataupun drum. Okey, untuk drum, apa yang kamu tengok dekat slide, dekat skor yang diberi, ada 3 jenis pattern. Maksudnya intro, bar pertama, dan ada permainan hi-hat, semi-quiver, hi-hat, ada 1, 2, 3, 4 bar dan akan masuk rhythm dia lah. Rhythm dia, apa yang saya tulis tu, apa yang saya saya tulis berdasarkan saya dengar lagu tersebut. Jadi kita panggil, kita transcribe balik.
So jadi Boleh, kalau boleh. kamu kita nak mudahkan, tak ada masalah. So kita boleh mudahkan. Kita akan main lagu ni dengan cara yang mudah dan makin lama makin kita praktis, kita akan boleh main dengan Kita naik ikut taraf skor sikit lah. original Kita main bagi yang cabaran sikit lah. kita boleh tambah not lagi lah. Ya. Okey, jadi saya akan tunjukkan mana yang simple, paling simple yang boleh main. Okey. Tidak mengikut skor lah. Okey. Saya akan tunjukkan bar ke-6, line nombor 2 dan belah hujung sekali, belah kanan sekali, bar ke-6. 1 2 3 4. Okey. Itu untuk basic lah, untuk beginner yang baru boleh main. Ya. Dan kita akan praktis. So lepas ni saya akan tunjukkan bagaimana apa yang saya tulis berdasarkan pendengaran lagu Tanya Sama Itu Hut. Okey. Saya akan tunjukkan ikut skor Sean Ya. 1 2 3 4. Tiga pintu. Okey, jadi kita boleh main ke level itu dengan adanya praktis. Ya. Lebih baik hari-harilah praktis, Ya, betul, walaupun betul. 10 minit kita akan ambil. Okey, Ya. itu saja untuk drum. Okey. Dan untuk sekarang ni cikgu pun akan buat sedikit demo ataupun jamming bagi lagu ini, dan ini lagi sekali adalah untuk genre world music ya. Ya, betul Sean. Dan lagunya adalah Tanya Sama Itu Hut ya. Ya, lagu. Okey, persilakan cikgu. Pintu 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Ribu-ribu marga satwa mencari Raja Simurak yang sampai hanya 30. Sang Algojo, nanti dulu, berikan ku kesempatan akhir ini untuk menyatakan kalimat sebenarnya. Berikan ku kesempatan akhir ini. Lai 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 lai. Tanya sama itu hut yang mengsilang kui mengsikui, kerana dia yang terbangkan aku kemari. Tanya sama itu hut yang mengsilang kui mengsikui, kerana dia yang terbangkan aku kemari. Sang Algojo, nanti dulu, nanti dulu. Wow. Okey tak? Cikgu, lebih daripada okey, memang bagus, tip top cikgu. Memang power lah cikgu-cikgu kita yang ada hari ini cikgu. Dan untuk yang seterusnya, lepas ni tadi adalah untuk genre world music kan. Apakah genre yang seterusnya pula cikgu? Okey, baik Sean. Untuk hari ini, untuk yang terakhir ni kita ada genre pop. Okey, yang ni adalah lagu yang terkini lah, lagu yang popular. Okey Sean Ya. Okey, kalau untuk hari ini saya ambil lagu Mimpi daripada Hakim Rosli Cikgu akan ajar macam mana cara untuk main secara petikan lah ataupun kita panggil plucking untuk. Ya betul Sean. Okey, jadi petik-petik Ya betul Sean. Ya. Okey, kalau kita tengok untuk lagu ni, lagu Mimpi ni dia lebih teknikal daripada lagu-lagu sebelum ni kerana lagu ni menggunakan meter yang berlainan sedikit Okey, meter dia adalah kita guna 6/8 lah ataupun 6/8. Sebelum ni kita guna 4/4 kan cikgu? Ya betul. Ya. Untuk lagu sebelum-sebelum ni kita guna 4/4. Okey, jadi chord yang kita main kita perlu tahulah. Okey.
Untuk lagu ni key dia cikgu letak untuk B flat major. Satu lagi cikgu nak bagi tahu untuk key lagu, kalau penyanyi dia kena ikut key lah. Betul. Okay, untuk original key dia adalah diguna D major. Tapi bila saya nyanyi, saya guna B flat. Saya turunkan dia punya key tu. Okey, jadi untuk permainan dia gunakan 6/8. Okey. Ya, cikgu. Okey, permainan dia. Okey, itu adalah intro lah untuk lagu lah. Okey, jadi untuk lagu ni biasanya kekuatan dia pada lagu pop ni kepada lebih kepada string, dia punya string lah. Okay, string dan juga kita panggil coding dia untuk menyanyi. Okay, jadi mungkin gitar bass dia akan masuk sedikit lewat dan juga drum lah. Bila di kemuncak pada chorus tu baru dia akan masuk lah. Sebab fokus dia lebih kepada gitar gitar akustik itu. Ya, betul. Okey. Sekarang kita balik pula kepada gitar bass. Okey, untuk gitar bass pula pelajar-pelajar sekalian, kita akan bermain mengikut meter yang sama yang dimainkan oleh gitar akustik tadi, iaitu 6/8. Cara penggiraan dia 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Macam tu juga. Ikut saja apa yang dimainkan oleh gitar. Okey, saya serahkan pula kepada pemain drum. Okey. Untuk drum sama juga meter 6/8. So saya tunjuk pattern lah. Yang bar pertama sampai bar keempat. Kiraan 6/8 lah. 1 2 3 4 5 6. 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Okey. Itu cara untuk main meter 6/8 lah. Dia lebih ada mood, ada feel lagi sikit. Kita akan rasa macam melayang-layang seronok. Itu meter 6/8 lah. Okey. Itu saja Sean untuk drum. Ya, cikgu. Okey, dan kepada mereka yang ingin melihat persembahan cikgu untuk genre ini, untuk lagu Mimpi oleh Hakim Yusi, anda kena tunggulah sehingga penghujung nanti, sebab sekarang ni kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mahir Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM, dan untuk kali ini adalah untuk mata pelajaran bagi menengah rendah pendidikan muzik, iaitu ensemble alat muzik untuk asas combo. Dan untuk hari ini kita dah belajar mengenai 4 jenis genre, iaitu genre tradisional, hip hop, world music dan juga yang akhir sekali tu apa tadi, Ibu? Pop. Pop. Tapi untuk persembahan tu nantilah. Tapi sebelum tu, mungkin saya boleh minta cikgu-cikgu yang ada di sini untuk memberikan sedikit rumusan kepada pengajaran kita hari ini. Okey, baik Sean. Pelajar-pelajar di rumah, khususnya pada mereka yang baru nak belajar bermain gitar. Jadi apa yang penting untuk pembelajaran gitar ni, yang pertama sekali kita mestilah ada alat muzik tu sendiri, iaitu gitar. Gitar ni kita tak boleh tak adalah. Kalau main, mesti sekurang-kurangnya paling malas setengah jam sehari, Sean. Tapi kena juga setiap hari lah, Ibu. Betul, Sean. Tak boleh seminggu sekali, tak boleh, Ibu. Seminggu sekali lambatlah. Lambat, kita kan? akan belajar dengan jadi tak syok lah. Kita akan jadi lama nanti kelamaan. Minat pun akan macam hilang kan, sebab dia sekali seminggu saja kan? Ya, betul. Kalau kat sekolah memang 1 jam sahaja seminggu, Sean. Jadi yang ni perlu ada lah. Kita perlu ada kat rumah untuk alat muzik ni. Barulah kita boleh praktis dengan mengikut waktu. Dan untuk gitar bass pula macam mana, Ibu? Okey, kalau macam untuk gitar bass, untuk berkata pelajar-pelajar di rumah sekalian, jadi untuk gitar bass biasanya secara asas kita perlu juga mempelajari gitar akustik seperti ini, sebab lebih mudah untuk kefahaman kita terhadap permainan gitar bass. Okey. Dan apa pula untuk percussion ataupun untuk drum? Okey, untuk percussion saya beritahu overall lah.
alat muzik apa-apa pun cikgu saya pesan dulu mesti kena ada 5 step. Yang pertama praktis, yang kedua praktis, yang ketiga berlatih, yang keempat praktis, dan yang kelima praktis. Dan berlatih juga. Dan berlatih dan seterusnya. Jadi macam Cikgu Hisham dan Cikgu Megat cakap tadi, sehari kita ambil maksimum setengah jam pun boleh, tak ada masalah. Sekiranya tak ada alat untuk drama, kita boleh kreatif. Sean, kita boleh kreatif. Sama ada dulu saya sekolah saya guna jari je. Jari ketuk-ketuk meja. Kan? Macam ada masa senggang cikgu tak masuk lagi, kita ketuk-ketuk meja sikit-sikit, kaki kita hentak-hentak je. Dan bila dah ada instrumen, kita apply apa yang kita ketuk meja tadi, kita applykan kepada instrumen kita. Sebab terutamanya untuk percussion kan ataupun untuk drums kita kena koordinasi di antara dua tangan dan dua kaki tu kan. Kena bergerak secara berasingan. Empat panca indera kita ni lah kan. Macam itulah. So kita kena 5 cara tadilah. Saya cakap, 5 cara tu tak boleh lari. Kena. Betul, itu betul. saja pesanan dan saya. untuk anda semua yang menonton, memang saat yang dinanti-nantikan, tetapi sebelum tu saya nak pastikan anda sentiasa ikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan untuk kali ini, untuk program akhir, kita akan mengakhiri program kita dengan persembahan daripada cikgu. Tapi sebelum saya nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada cikgu kerana bersama kita pada hari ini. Dan sekali lagi, inilah persembahan yang terakhir bagi program akhir bagi program ini pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajahmu. Doaku agar kau hadir di dalam mimpi, menemani aku. Mimpi yang indah kau bersamaku, mimpi yang ngeri kau bersama dengannya. Dan jangan kau hampiri dia, dia pasti membawa kau pergi. Dia mengapa dia semalamanku diburu mimpi, mimpi ngeri yang menghiris hatiku. Tapi ku tahu jauh dalam sudut hatimu kau takkan tinggalkanku. Mimpi yang indah kau bersamaku, mimpi yang ngeri kau bersama dengannya. Dan jangan kau Didik TV KPM